الظالمين اللهم ألحقنا بالصالحين وأهلك الظالمين بالظالمين وأخرجنا منهم سالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, sampai kita pada hadis yang ke-254. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'awwadhu billahi min 'adzabil qabr. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fil qabr atau fi alamil barzakh, ketika di dalam kubur, dan juga wa fi yaumil hisab, pada hari kita dibangkitkan oleh Allah lalu dihisab. Azab ketika di dunia mungkin kita mampu untuk mengatasinya, melakukan di dunia yang kita boleh atasi. Kita boleh minta bantuan orang, bantuan kawan-kawan, adik-beradik, mak ayah kita, anak-anak kita, sehinggalah selesai bala dan ujian yang menimpa kita. Namun azab kubur, satu alam penantian sebelum kita dibangkitkan oleh Allah. Ketika itu kita bersendiri. Melakukan kesalahan yang banyak adalah binatang-binatang yang akan memamah dan memakan tubuh badannya. Seperti yang selalu kita baca, yang kita terang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang azab kubur. Dan Nabi pun suruh kita selalu mohon ampun kepada mereka yang telah pergi. Astaghfiru li akhikum, mohonlah ampun kepada saudara kamu, fa innahu, sungguhnya dia sedang diuji oleh Allah. Baginda keluar di tengah malam bersama dengan khadamnya. Lalu baginda berhadapan dengan perkuburan tadi. Lalu baginda berdoa, ya Allah, ampunkanlah mereka. Nabi melintas satu kawasan perkuburan. Lalu Nabi meletakkan pelepah tangan supaya ia boleh berzikir memohon ampun kepada penghuni yang ada di dalamnya. Azab kubur kita gambarkan selepas dia rasa. Bila rasa, bila masuk, semua
semua kita akan minta qala rabbirji'un, ya Allah kembalikanlah aku, ya Allah kembalikanlah aku, ya Allah la'alli a'mal salihan fima tarat, kembalikanlah aku, moga-moga aku boleh buat balik amalan soleh, amalan baik yang dahulu aku tinggalkan. Kalla, kata Allah, kalla, tak boleh dah, tak boleh dah. Innaha kalimatun, jom kita buat sungguh-sungguh. Dalam kita masih dalam suasana mencintai Nabi SAW, dalam suasana kita mencintai baginda SAW. Kita melihat para sahabat Nabi SAW, bila Nabi minta sesuatu, bila Nabi ajak ke arah sesuatu, kata mereka labbaik ya Rasulullah, mereka terus menyambut seruan Nabi SAW. Ada yang mengorbankan jiwa, harta benda, ahli keluarga. Ada yang langsung tidak mempedulikan apa yang bakal berlaku. Yang penting Nabi sentiasa dipatuhi oleh mereka. Tapi Nabi SAW sangat mencintai kita dan memperingatkan kita, ta'awwadhu billah, mohonlah perlindungan dengan Allah daripada azab kubur. Karena bayangkan berapa lama kita nak duduk dalam kubur. Wallahu a'lam. Kalau duduk tu boleh berehat elok, alhamdulillah. Hadis seterusnya, ta'awwadhu billahi min azabin nar. Selepas Nabi minta kita mohonlah perlindungan dengan daripada azab api neraka, lagi azab kubur. Hadis ini menyatakan ta'awwadhu billah, mohonlah kamu perlindungan akan Allah daripada azab kubur, daripada azab api neraka. Peringkat ketiga, azab yang paling dahsyat. Kekira azab di dunia, ujian di dunia akan berhenti. Azab akhirat gelap. Sehari di akhirat 50,000 tahun ketika kita hidup di dunia. Kalau wal'iyadzubillah, semoga Allah lindungi kita, 2 hari je Allah campak kita dalam tu. 2 hari itu bagaikan 100,000 tahun. Kullama madijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul 'adzab. Bila dicampak ke dalam api neraka, hancur luluh kulit dan daging mereka.
Nabi SAW berdoa, Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkanlah umat. Bila kita nak melintah atas sirat, di bawahnya adalah jurang neraka jahanam yang dalamnya adalah sedalam seketul batu yang dicampak, yang sedang turun selama 70 tahun baru sampai ke dasarnya. Sungguh neraka itu akan penuh. Allah tanya, halim talati, jaga neraka. Ghilazun syidad, yang bengis dan garam. Mereka memegang al-kalali, cangkuk-cangkuk yang tajam, akan mencangkuk orang-orang yang timbangan kebaikannya ringan berbanding timbangan kejahatannya, lalu ditarik, dihumban ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Gambaran yang diberikan oleh Nabi SAW adalah satu perkara yang mesti, yang mewajibkan kita untuk mengelak. Paruh buah tamak disedekahkan, tidak ada nilai. Tapi kalau tawatu kita boleh buat kebaikan, buatlah, jangan ditangguh. Kalau bersatu pun kebaikan yang mampu kita laksanakan dengan segera. Cukup dengan kita berkata, dengan berzikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, al-baqiyatus salihat, kata Nabi. Zikir yang mengekalkan kebaikan kita, tumbuh sepohon pokok dalam syurga. Kira-kira kalau kita berzikir dengan zikir kamu, Allah tanya apa? Buat apa? Tidak ada apa yang kita buat. Ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah, elakkanlah daripada terjerumus dalam neraka walau dengan sedekah separuh tamar. Aisyah pernah melakukan perkara tersebut. Di rumah Aisyah tak ada apa kecuali sebiji tamar. Datang seorang ibu dengan dua orang anak dia, lalu meminta, ada apa untuk dimakan? Aisyah memandang sebiji tamar. Tidak malu Aisyah untuk bersedekah dengan sebiji tamar sahaja, kerana itu yang dia ada. Bayangkan, itu yang dia ada dan dia sedekah. Apa yang kita ada di rumah kita banyak. Nabi dalam keadaan susah dia bagi, dalam keadaan senang pun dia bagi. Pernah cerita seorang Arab Badui mai rumah Nabi, dia kata, ya Rasulullah, a'tini mimma a'taka Allah. Wahai Rasulullah, bawa mai apa yang Allah bagi ke kamu, mai ke aku sama.
boleh berkhidmat, boleh menyumbang kepada orang tadi, dan boleh menguatkan lagi rasa cinta dia kepada Nabi SAW. Pak boleh buat kambing yang gemuk-gemuk, yang mahal waktu tu, dibawa pulang ke rumah dia sallallahu alaihi wasallam. Ta'awwadhu billahi min azabin nar. Mohonlah perlindungan daripada Allah daripada kita terjerumus ke dalam api neraka. Hadis yang seterusnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi fitnatur rajuli fi malihi wa fi ahlihi wa fi waladihi. Ujian seorang lelaki itu adalah pada hartanya pertama, yang kedua pada isterinya, yang ketiga pada anak-anak. Orang lelaki tanggungjawab lagi mana? Orang perempuan kita tak akan disoal tentang kita, kita akan disoal tentang isteri kita. Fitnah seseorang itu adalah pertama pada hartanya, harta yang dia itu akan menjadikan anak-anak itu liar, hatinya tidak dapat dikawal, lalu membesar sebagai seorang yang sangat ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta yang dimiliki adalah untuk dikongsi, maka jika hanya untuk diri semata-mata, ialah satu bebanan yang kata Allah sayutawwaquna, mereka akan dikalungkan dengan harta yang mereka kedekut dahulu. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yawmal qiyamah. Belum berkedekut, pesanan kita kepada mereka, pergaulan mereka dengan kawan-kawan, dengan jiran, ini adalah atas tanggungjawab suami. Apa yang dia sembangkan, adakah sesuatu yang hanya berbentuk jenis mengumpat atau sesuatu yang lain? Yang ketiga, ujian kita adalah pada anak-anak kita. Moga-moga Allah mudahkan kita, moga-moga Allah jadikan kita mampu untuk mengurus anak-anak, lalu mereka membesar dalam keadaan menyejukkan pandangan dan hati kita. Dan soalannya tak akan panjang, tapi fitnah kesenangan ini sangat payah diatasi dan soalannya banyak. Takkah orang tu tak ada Allah nak tanya? Dah tak ada. Cuma mungkin dia agak kesal, dia agak menyalahkan takdir, dia agak beralasan tidak mampu melaksanakan itu dan ini kerana kekurangan. Tapi fitnah kesenangan, kita akan banyak disoal. Dulu hang guna pitang tu, hang guna tang ni, hang pergi sana, hang bagi tu, hang beli itu, hang buat benda ni.
Boleh tak kalau tangguh tak benda ni? Manusia ni dia fikir benda baik yang bukan berbentuk peribadi, dia fikir dia cari jalan, kalau boleh tinggalkan dulu ke tangguhkan dulu. Tapi kalau bentuk peribadi hak dia suka, orang katalah orang kalau gila sesuatu, gila mengai, orang kata ni ribut sewa dah pun banyak. Kita pertahankan dia bermati-mati. Kita buat tanpa kita tanya orang. Kita buat dengan alasan kita ada hak, kita ada kuasa, kita boleh putuskan. Tapi undang-undang Allah, kita banyak komen, banyak bagi alasan, banyak mengelak, tak tanya pun pandangan orang. Dan yang tanya pun adalah tanya untuk supaya tidak dibuat. Ini manusia. Kenapa kita sering diuji oleh Allah dengan ujian yang zahir dan juga yang batin. Kira Dajjal tu zat dia masih belum muncul, tapi perang saraf dia sudah berlaku. Ejen-ejen dia terlalu banyak, dan ejen mereka adalah Yahudi alaihim la'natullah dan golongan Nasrani alaihim la'natullah. Mereka ini menggerakkan agenda untuk merubah wajah masyarakat Islam yang kita sebut dulu orang Islam adalah penganut agama terbesar kedua dalam dunia hari ini. Tapi biarlah yang banyak itu macam buih yang Nabi mereka sebut. Yang banyak, biarlah ramai, tapi ramai itu yang hanya sekadar boleh ibadah tapi jahil. Ibadah tapi jahil. Kajian yang dibuat dalam penganut agama yang menyambut upacara keagamaan, maka yang paling hebat dan meriah orang Islam. Orang Islam di segi komitmen yang diberikan, di segi bilangan yang ada. Agama Hindu yang dibuat di negara mereka pun tak sama macam orang Islam buat di ketika musim haji. Namun apa yang mereka nak adalah buat tapi dalam keadaan jahil. Ramai yang pergi tapi tak tahu apa punca. Hari raya, pagi raya, penuh surau, penuh masjid, sambut upacara Islam. Tapi yang mai itu subuh pun tak semayang tadi. Sebelum pertolongan dan sebagainya, datang Dajjal yang Allah bagi sikit kuasa kat dia untuk menguji manusia di akhir zaman. Buat apa tuan-tuan? Kalau kita berubah di akhir hidup, sangat rugi daripada berubah di awal. Kan kita nak suruh berubah dah,
Allah dia lawai, dia boleh ambil nikmat dunia ikut suka dia. Ni duk pulun dah elok duk main mayang apa semua, lah minit Dajjal main tak boleh tahan, lapar dahaga antara ni. Bangun tengok dah. Boleh no. Lagi bunyi pula okey 6. Tak bangun tak? Bunyi tu bunyi loceng. Otaknya menyahut panggilan Allah berbanding panggilan manusia. Hendaklah ni dengan Dajjal